Baik, kepada anda yang baru saja bersama kami di Astro Awani, kami bawakan kepada anda Buletin Awani Khas yang mana kita fokuskan kepada perkarangan Istana Negara yang difahamkan beberapa ahli-ahli parlimen daripada PPBM, UMNO, GPS dan juga parti-parti yang menyokong ataupun ahli-ahli parlimen yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9 difahamkan dalam proses menghadap Yang di-Pertuan Agong. Sebentar tadi kami telah paparkan kepada anda visual beberapa buah bas, dua buah bas iaitu pada pukul 10.38 bas pertama tiba membawa ahli-ahli parlimen di perkarangan istana. Bas tersebut telah pun masuk ke dalam Istana Negara dan dalam masa sama pada pukul 10.43 bas yang kedua juga membawa ahli-ahli parlimen yang selebihnya telah pun masuk, dan ini juga disertai oleh beberapa buah kenderaan VVIP yang dapat kita saksikan 3 hingga 4 buah yang membawa ahli-ahli parlimen. Ini memungkinkan bahawa pertemuan tersebut diadakan secara sekaligus 114 ataupun dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Itu yang sedang kami cuba dapatkan pengesahan lanjut, dan apapun proses tersebut sedang berlaku di Istana Negara dan kami akan bawakan apakah keputusan sekiranya ada kenyataan-kenyataan dikeluarkan oleh ahli-ahli parlimen yang menghadap Yang di-Pertuan Agong hari ini ataupun kenyataan daripada Istana Negara, kami akan bawakan kepada anda sebentar tadi. Tapi kita nak fokus dahulu kepada bagaimana sebenarnya apabila kita mendapat Perdana Menteri dan juga kabinet yang baru, apakah bagaimana kita nak bina Malaysia dengan lebih baik. Saya nak bersama dengan saudara Anas Zubaidi, pengarah Inovasi Sosial dan juga Perubahan Taylor University. Anas, tadi kita bincang banyak berkaitan dengan bagaimana Akta Anti Lompat Parti itu sangat-sangat diperlukan untuk elakkan gangguan politik. Kita nak lihat juga Perdana Menteri. Apakah ataupun karakter yang bagaimana Perdana Menteri ini perlu menterjemahkan dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang? Adakah individu-individu yang sedang orang kata dalam perlawanan terakhir ataupun persaingan terakhir untuk merebut jawatan tersebut, bagaimana karakter-karakter mereka ini dapat juga membawa pengaruh ataupun meredakan sedikit sebanyak krisis politik yang sedang berlaku, tetapi kita move on daripada apa yang berlaku, move on daripada krisis politik tersebut untuk memastikan bahawa negara keluar daripada pandemik COVID-19. Apa karakter-karakter Perdana Menteri yang kita sangat-sangat perlukan sekarang ini supaya krisis politik dapat kita redakan, kita tangani dahulu krisis kesihatan dan juga ekonomi itu, Anas? Ya, pertamanya adalah sebagai satu pemimpin, Perdana Menteri kita diharapkan boleh memastikan kepastian, mewujudkan kepastian, remove uncertainty. Kita mesti ada satu kepastian, oleh kerana itulah keabsahan adalah amat penting utamanya. Keduanya, kita mahu karakter Perdana Menteri kita tak payah cakap banyak tapi buat banyak-banyak. Ya, kita tak mahu orang yang pandai berhujah, banyak bercakap tapi tak buat kerja yang itu dan efektif dan klinikal secara metodological ya. Dan sebagai Perdana Menteri, kita harap Perdana Menteri akan memilih pemimpin-pemimpin yang akan menyokong dan menolong dia adalah mereka yang tetap efektif dan efisien. Ya, dan juga mereka yang fokus dengan pekerjaan untuk bukan hanya untuk menangani COVID-19 tapi menyatu padukan kita satu. Sekarang dah lama macam kita lah banyak orang yang marah-marah jadi kita harus melihat cara itu. Dan paling penting dalam tahun ini kita harus menangani masalah COVID dulu, masalah ekonomi. Anak sekali tadi masalah rasuah, kerana ini ada dia berkaitan. Ya. Dan kita nak harap Perdana Menteri cari jalan reconciliation, ya, macam mana kita boleh cari jalan supaya pertelingkahan antara pemimpin, penyokong-penyokong dua-dua pihak ni kita kurangkan. Sekarang dah teruk sangatlah kalau kita tengok sosial media kan, biadab, ya, tak ada kesopanan, kesusilaan, caci mencaci. Benda-benda ini tak elok. Jadi kalau kita ada Perdana Menteri yang lembut itu tak apa, dia cara dia soft sikit, soft style, lebih buat kerja daripada banyak bercakap, dan cari jalan, jangan cari berkelingkah, ya. Itulah diharapkan, ya. Dan Anas, bagaimana sebenarnya kita lihat juga peranan sekiranya ada gabungan-gabungan parti yang tidak berjaya untuk membentuk majoriti pada kali ini. Mereka seperti yang Agong katakan, yang kalah tidak semestinya kalah kesemuanya. Sebenarnya bagaimana mereka juga boleh memainkan peranan yang penting? Adakah pihak kerajaan perlu menghulurkan tangan dengan lebih baik, memberikan mereka mungkin sekiranya tidak berjawatan di dalam kabinet, ada jawatan-jawatan kuasa khas yang mungkin boleh ditubuhkan disertai oleh pihak-pihak pembangkang yang tidak menjadi kerajaan
kerajaan, bagaimana ini sebenarnya dapat orang kata lebih sihat politik kita dalam kita memerangi pandemik COVID-19, dan dalam masa yang sama juga sifat-sifat yang sering kali kita lihat dalam kalangan ahli politik ini, mereka kadang-kala mengungkit-ungkit kisah-kisah lama. Mungkin ia boleh diungkit tetapi bukan sekarang. Pada pandangan Anas bagaimana? Ya, Vidi, kerana itulah Anas tadi usulkan kita lihat balik yang cadangan 7 perkara Tanzim Muhyiddin itu. Di dalam cadangannya ada dana yang akan disalurkan kepada semua ahli-ahli parlimen. Kepada Anas, dalam tahun ini ahli-ahli parlimen kita dan ahli-ahli aduan kita, tugas utama dia turun ke padang. Ya, kita kena buat semakan. Adakah siapakah yang susah dalam kita punya konstituen, dalam kita punya kawasan adun dan kawasan parlimen itu, siapa yang susah, siapa yang tak ada cukup makanan, siapa yang tak ada kerja. Kita mahu tiap-tiap bulan kalau boleh setiap ahli parlimen beri satu report. Dan ada yang susah tu apakah yang kita sudah buat dan harus dibuat untuk tolong supaya semua orang busuk-busuk mesti ada cukup makanan seimbang di rumah. Kita betul-betul kita cari kerja untuk orang. Kita betul kalau dia susah kita tolong. Jadi semua ahli parlimen dalam setahun ini fokus benda itu saja. Dia fokus jadi yang berkhidmat, turun padang, ya tak payah fikir politik sudah. Politiknya kita dah sebelah hati terima. Siapa saja di Perdana Menteri kita terima. Lepas itu dana yang dihulurkan ataupun disalurkan digunakan untuk memastikan tiada satu pun rakyat Malaysia di dalam kawasan mereka yang susah sampai tak cukup makanan, yang susah sampai mesti ada bendera putih, kita tak nak. Jadi kita kena cek satu-satu kita semak. Jadi setiap ahli parlimen ada kerja dah banyak dah, tak boleh buat kerja lain. Cuma pergi tengok dalam kawasan dia, memastikan kita semua akan menang dalam masalah COVID-19. Itu je, tak payah dah. Itu betul. Kita semua ada tugas dia. Dan tugas yang berhormat dalam semua yang berhormat dalam tahun ini adalah memastikan rakyat Malaysia di bawah jagaan mereka akan hidup dengan seelok-eloknya yang boleh. Tak payah mungkin ada benda-benda lain dah. Jaga je orang di bawah jagaan anda. Itu aja. Ya, itu adalah tugas utama yang kita harapkan ahli-ahli ataupun wakil rakyat lakukan sementara menunggu PRU yang ke-15. Afizi, kalau boleh Afizi, kita mahu tiap-tiap bulan kita mahu satu report, satu laporan. Berapa orang susah di kawasan mereka, bagaimana kita nak cuba menolong yang susah itu, apa yang kita dah buat, apa wang dana yang diperlukan. Kalau kerajaan tak bagi pun orang Malaysia ni kita banyak orang akan tolong. Company akan tolong, individu tolong. Tapi janji setiap yang berhormat tahu kawasan kita, tahu siapa yang susah, tahu siapa yang mesti kita tolong. Dan pertolongan itu mesti datang dengan secepat mungkin dalam 24 jam. Ya, itu tugas mereka dalam setahun ini. Ya, itu tugas utama mereka sebenarnya untuk tahun ini. Nak berkelahi. Yang lain semua secondary lah. Yang lain semua secondary. Secondary dan boleh tunggu semasa PRU yang ke-15 nanti. Ya. Itulah yang Pertama, mereka melihat orang yang tak ada makanan, kita bagi makanan. Kalau sakit, kita tolong. Tak ada kerja, kita cari kerja. Benda-benda macam ni dulu dalam tahun ini. Yang lain semua lepas pilihan raya ke-15, nak menang, nak lawan. Okey, baiklah. Anas, selain daripada ahli parlimen, kita pun sebenarnya tak banyak masa saja lagi, tapi kita nak juga lihat bagaimana sentimen rakyat sekarang ini melihat kepada apa yang berlaku. Bagaimana Anas dapat lihat kematangan rakyat apabila menterjemahkan undi nanti pada PRU yang ke-15, dan bagaimana sebenarnya rakyat boleh juga mendukung pihak kerajaan yang baru akan ditubuhkan nanti dalam sama-sama untuk membawa keluar negara kita daripada pandemik ini. Anas rasa kalau boleh dalam setahun ini rakyat Malaysia melihat dengan cara betul, bukan saja dengan mata di muka kita, mata hati kita, lihat manakah ahli-ahli politik kita yang benar-benar mahu menjaga kita, bukan nak dapat kuasa saja pertamanya. Keduanya, kita mesti mahu untuk pilihan raya ke-15 ni, kita mahu pilihan raya tanpa rasuah. Kita tak nak orang yang ambil rasuah, beri rasuah, kita tak nak untuk kita jadi kita pemimpin-pemimpin kita. Ini satu perkara yang kita harus beri satu penelitian yang mendalam. Jangan pilih mereka yang kita rasa akan ambil atau beri rasuah. Jadi kita mahu pilihan raya tanpa rasuah. Kalau kita
bersihkan ahli-ahli parlimen kita tanpa rasuah, kita insya-Allah akan ada pemimpin-pemimpin yang betul-betul akan menjaga kita dan menjaga negara kita.